Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan umul kita Al-Fatihah. Okay, baik. So, kita bincang dulu. Tulis kelas 2. Ya. Dengar je kan? Okay, tulis. Syaratan. Tutup mic. Okay. Tulis akas dan kontra positif ya. Okay, akas dan kontra positif. So, 2 ayat lah. Oh, sekejap. Sekejap.
Okay, sorry. Thank you Haziq bagi tahu. Okay, masuk pada akas dan kontrapositif, saya rasa tak ada masalah lah untuk tajuk ni. Di mana yang dia bagi ni adalah implikasi. Okay, implikasi. Kalau kita baca soalan dia pun, tulis akas dan kontrapositif bagi implikasi kan. So maksudnya yang dia bagi ni adalah implikasi. So kalau implikasi jika P maka Q. Kalau akas terbaliklah jika Q maka P. Akas tukar tempat. Kalau akas tukar tempat. Kalau songsangan, akas tukar tempat. Kalau songsangan kita tambah bukan kan. Kita tambah bukan ataupun kita lawankan dia. Lawan. Tambah bukan ke ataupun apa kalau yang kecil jadi besar macam itulah. Okey. So, kontrapositif pula. Kontrapositif ni kita tukar tempat dan ada bukan. Ada bukan. So, kita tukar tempat maksudnya akas ni lah kan. Ambil yang akas. Tukar tempat negatif 3x. Jika negatif 3x tambah 9, tukar tempat dah. Cumanya kita perlu tambah bukan. Perlu tambah bukan. Maksudnya bila kita ada sama dengan ni, kita tukar dia kepada tak sama dengan lah. Yang ada sama dengan, tukar kepada sama, tak sama dengan. Okey, ni pun sama. Maka X tak sama dengan negatif 7. Macam tu je. Itu kontrapositif. Kontrapositif dia lawan. Dia ambil akas tadi, tukar tempat dan bukan. Dan terbalikkan dia. Atau apa? Tukar tempat dan lawan dia. Nafikan dia. Okay. Senang je, awak kena ingat je. Okey. Buat satu kesimpulan umum secara induktif. Okey. Yang ni kesimpulan induktif bagi urutan nombor. Kesimpulan induktif. Ada juga dalam nota yang saya bagi hari itu. Kesimpulan induktif. Ni kan. Dia bagi urutan macam ni ataupun dia bagi yang ni ke, dia jawapan dia yang ini. Jawapan dia yang ini kan. So jawapan ni, okey, jawapan ni kita tengoklah mana yang sama tu kita bawa salin, kita salin, yang tak sama tu kita letaklah sebagai N. Okey, letak sebagai N. Macam tu. Okey. Itu kesimpulan induktif. Awak kena tahu bila ditanya pasal kesimpulan induktif, maksudnya dia nak apa yang dia bagi ni, kita keluarkan huruf dia. Keluarkan nombor dengan huruf dia dalam bentuk ungkapan algebra. Dalam bentuk ungkapan algebra. Sebut ungkapan algebra. Betul lah. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, awak tengok yang ni, tak perlu tengok yang depan. Yang depan tak perlu tengok yang belakang saja. Tengok yang belakang saja. Okey. Sini kita ada negatif 2. Dan okey, yang ni awak salin je. Ada negatif 2, salin negatif 2. 1, 2, 3, 4. Okey. Turutan ni dah cantik dah. 1, 2, 3, 4. So boleh ambil. Boleh ambil N terus. Okey, tambah. Ni. 1, 4, 9, 16 ni tak sama ni. Kita kena bagi sama. Biar dapat 1, 2, 3, 4 juga. Biar dapat 1, 2, 3, 4 juga. Sebab nanti kita nak buat titik bertindik. N sama dengan 1, 2, 3, 4, titik 3 kali. Okay, so 1, 4, 9, 16. Ini awak kena tahu ni. Ni pengetahuan asas matematik lah. 1, 4, 9, 16. Dia ni adalah nombor kuasa 2 sempurna.
kuasa 2 sempurna. Di mana 1 ni adalah 1 kuasa 2, 4 ni adalah 2 kuasa 2, 9 ni adalah 3 kuasa 2, 16 adalah 4 kuasa 2. Semua kuasa 2. Jadi dia kuasa 2 sempurna lah. Kuasa 2 sempurna. Okey, 1, 4, 9, 16 dah tukar. Ni 1, 2, 3, 4. Kita tulislah N. Tulislah, wakilkan sebagai N. N kuasa 2. Macam tu je. So, tu jawapan dia. Tu jawapan dia. Okey. Settle B. Ada soalan nombor 1? Okey, nombor 2. Akas bagi implikasi. Nombor 2A, dia menunjukkan akas bagi implikasi K. Maksudnya yang ni akas. Kiranya kalau yang ni akas, maksudnya yang ni jika Q, maka P lah kan? Dia terbalik. Dia tukar tempat kalau akas. Kiranya kalau implikasi K, okey, implikasi K tu dia jadi jika P maka Q. Jika 5X tambah 4 negatif 11, maka X lebih besar daripada negatif 3. Ni implikasi kan. Okey. Tentukan antijadian. Kod lah lupa antijadian tu apa, akibat tu apa. Antijadian tu yang pertama, yang depan. Yang depan. Tak perlu ambil marker, ambil je antijadian tu. Okay, 5X tambah 4 lebih besar daripada negatif 11. Antijadian tu P. P. Okey, akibat tu Q. Marker punya. Marker X lebih besar daripada negatif 3. Tu je lah, 2 markah tu je. 2 markah tu je. Okey, diberi bahawa luas permukaan suatu sfera ialah 4 pi J kuasa 2 dengan J ialah jari sfera. Tulis satu kesimpulan secara didaktif. Okey, kesimpulan secara didaktif. Kalau ikutkan ni, sama macam yang nombor 1 tadi. Kalau nombor 1 tadi kesimpulan induktif kan? Kesimpulan induktif. Okey, kalau didaktif ni okey, jap kita tengok. Diberi bahawa luas permukaan sfera jejari. Okey, kiranya yang dia bagi ni adalah umum sebab dia tak bagi nilai kan. Dia tak bagi nilai. Yang ni adalah umum. Okey, umum. Dan dia nak minta kesimpulan didaktif untuk luas permukaan sfera dengan jejari 10 cm. Okey, kiranya yang ni umum. So dia nak yang spesifik punya. Dia nak yang khusus punya kan. Okey, dia nak yang spesifik lah. Bagi sfera yang jejari dia 10 cm. Bagi sphere with radius of 10 cm. Okey. So okey, kita just tukar je lah asalnya, luasnya, asalkan yang asal punya lah, yang umum punya lah kan. Okey, yang umum punya. Luas dia ialah sfera 4 pi J kuasa 2 lah yang dia bagilah. Tak perlu kira apa. Yang dia bagilah 4 pi J kuasa 2. Kan. Okey, lepas tu dia nak yang spesifik punya. Dia nak spesifik punya di mana luas tu
jejari tu tukar kepada 10 itu je. Darab je dengan 10 kuasa 2. Yang tu je. Yang tu je yang dia nak. Secara didaktif. So bolehlah kira 100 kuasa 2. 10 kuasa 2. 100. 100 darab 4. 400. 400 pi. 400 pi je lah. Itu je lah yang dia nak. Okay, faham tak? Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Banyaklah pula. Nombor 3 dah buat dah? Tak. Dah. Okey, pernyataan berikut suatu pernyataan atau bukan pernyataan ke? Ya atau tidak? Kita baca 3A tu. Pernyataan ke bukan? Pernyataan. Jawapan dia adalah pernyataan. Pernyataan. Kenapa kita kata dia pernyataan? Sebab dia ada sama dengan lah. Dia ada sama dengan. Kiranya ayat dia tu dia lengkap lah. Lengkap. Penyata. Dia tak ada lah nak bagi tahu macam tergantung ke ayat tanya ke apa tidak. Dia suatu pernyataan betul. Kalau matematik ni dia letak sama dengan dia pernyataan. Okey. Cuma yang ni dia pernyataan tapi dia adalah pernyataan palsu. 3x tambah 5x sama dengan 15x. Dia betul pernyataan. Tapi kalau ada lagi lah soalan dia kan. Adakah benar atau palsu? Nyatakan benar atau palsu. So dia ni pernyataan palsu. Dia pernyataan tapi pernyataan yang palsu. Okey, B1. Tulis satu perkataan majmuk. Okey, majmuk je. Tambah je perkataan atau. Tak ada masalah lah. Okey je. Tambah je lah. Macam mana? Macam mana nak buat dia? Empat 9 ialah gabunglah kan. Gandaan 7. Kita tengok ayat. BM pun samalah ni kalau awak nak buat BM. Alah-alah belajar BM. Kita tengok mana yang perkataan sama tu kan. Dia berbeza dekat gandaan 7 dengan nombor genap. Depan ni sama. So jangan ulang yang samalah. 49 ialah gandaan 7 atau jangan ambil 49 ialah. Ambil nombor genap terus. Sebab 49 tu dah ada dalam ayat pertama tadi. Ialah pun dah ada. Kita ambil yang tak ada, yang tidak berulang. 49 ialah tu dah ada sekali. Kat sini je. Tambah ni. Dia BM. Okey, so benar atau palsu? Okey. Benar atau palsu? Cuba komen. Haziq kata benar. Yang lain?
Sebab ada perkataan atau. Adif rasa macam mana? Amira? Saya datang? Benar ke palsu? Benar. Benar juga. Okey. Okey, yes, betul. Dia adalah pernyataan benar. Benar. Sebab dia perkataan atau. Kalau atau betul salah satu pun dikira betul, dikira benar. Kalau dekat sini 49 ialah gandaan 7. Betul lah sifir 7. Okey, gandaan 7 sifir 7 betul. Tapi 49 bukan nombor genap. 49 nombor ganjil kan. Kat sini salah. Tapi kalau atau dapat satu betul, dikira betul. Dapat satu betul, dikira betul. Okey. C. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Awak jawab macam mana? Kita bagi dua lah ni kan. Premis 1 ada ni. Premis ada dua ayat ni. Nanti kejadian akibat. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, ini yang saya bagi tahu balik lepas kelas hari tu, ada salah sikit kan. Saya terangkan tu pasal premis 1, premis 2 kesimpulan ni. Lepas tu pasal yang hujah sah munasabah tu ada salah sikit. Saya terangkan hari tu. Okey. Jadi premis 1, premis 2 kesimpulan ni dia ada bentuk-bentuk dia. Ada 3 bentuk lah. Kalau kita tengok dekat sini, soalan biasa memang satu je kan. Isi tempat kosong kan. So awak tengok premis 1, premis 2 kesimpulan. So kesimpulan ni dia bagi N tak sama dengan 2. Sedangkan dalam premis 1 N sama dengan 2 kan. N tak sama dengan 2. Kiranya apa? Dia ni bentuk yang menafikan. Saya tak ingat bentuk apa 1, 2, 3 tu. Tapi dia bentuk yang menafikan ayat tu lah. Kan? Menafikan ayat tu. Maksudnya dia letak bukan, kataan bukan kat sini. So premis 2 pun dia akan ikut yang sama lah. Kiranya jawapan dia adalah 2x kuasa N tambah 3x tambah 4. Dia kata ialah ungkapan kuadratik kan. So kita lawankan dia, nafikan dia. Dengan ayat bukan ungkapan, bukan suatu ungkapan kuadratik. Macam tu. Lawan dia. Bentuk keberapa tak ingat? 1, 2, 3 tu. Tapi ini bentuk yang menafikan lah. Menafikan. Ayat nafi tu. Bila ada perkataan tidak, satu lagi premis atau kesimpulan tu, premis 2 dengan kesimpulan tu, dia kena nafikan. Dua-dua tu menafikan. Okay. Okay. Letak kat sini, boleh faham kan? Okay, nombor 4. Benar atau palsu? Benar. Okay, macam yang tadilah benar juga ya. Sebab 4 tambah 5 sama dengan 9 betul. 4 darab 5 sama dengan 9 salah 20. Tapi perkataan atau maka salah satu betul maka jadilah betul juga benar. Okey. B. Nak letak semua ke sebilangan?
letak semua ke sebilangan. Sebilangan. Okey, sebilangan semua jawapan. Try kira lah, try kira. Semua. Lagi? Amirah? Semua. Yes, semua. Semua gandaan 8 ialah gandaan betul lah, semua gandaan 8 ialah gandaan 4. Okey, gandaan 8, sifir 8. Sifir 8, 8, 16, 8 darab 2, 8 darab 3, 24, 8 darab 4, 32, 40 dan seterusnya. Sifir 4, sifir 4, 4, 8, 16, 4 darab 2, 4 darab 3, 12, 16, 20. Okey, kiranya sifir 8 ni adalah dalam sifir 4 ada. 24 pun nanti ada juga. Semua gandaan 8 tu akan ada dalam sifir 4. Akan ada. Okey, tapi kalau gandaan 4 dia sebilangan. Sebilangan gandaan 4 adalah gandaan 8. Yang ni. Jangan tertukar. Kalau gandaan 4 barulah kita letak sebagai sebilangan. Sebab apa? 4, 12, 20 tu bukan gandaan 8. Okey, faham je kan? Okey, 2 implikasi. Okey, 2 implikasi tak ada masalah. Okey je. 2 implikasi bila ditanya jika dan hanya jika. Simple je lah kan. Implikasi 1 ambil lah depan, belakang. Okay lah. Okey, biasa je yang ni. Ambil je lah jika P tak sama dengan Q, maka P tolak Q tak sama dengan kosong. Kita ada yang ni dengan yang ni. So, tukar tempat saja. Tukar tempat je lah. Tak ada ubah apa pun. 2 implikasi. Ada kan? Ada dalam notari tu. Bila ditanya jika dan hanya jika, boleh jadi dia tanya pasal implikasi ataupun dia tanya anti kejadian dengan akibat. Okay. Okey, soalan nombor 5, dia bagi kontrapositif. Dia nak implikasi akar songsangan. Kena hafal lah tajuk ni. Hafal tajuk ni. Okey, jika negatif ini, kalau kontrapositif tu negatif. Bukan Q, bukan P. Dan ni bukan Q, bukan P. Kalau implikasi dia nak PQ. Kalau akas QP. Kalau sosangan bukan P, bukan Q. Okay. So implikasi kita nak letak P P bawa depan. Jika M kuasa 2, N kuasa 2 tu
Okey, dia kan tambah bukan kan. Dia kan ada simbol yang ni saya lukis ni kan. Nafikan dia kan. Tapi simbol ni dia bukanlah bukanlah perkataan bukan perkataan tak sama dengan, tapi dia bagi simbol yang lebih besar. So lawan dia adalah lebih kecil. Macam tu lah. Lawan dia lebih kecil. Sebab sini lebih besar, lawan ni jadi lebih kecil. Sama juga dengan sebelah sini. Maka kita nak Q saja. Daripada perkataan bukan Q, kita nak ambil Q je. So yang lebih besar ni kita lawankan dia. Jadi lebih kecil. Oh ni. Lebih besar. Lawan dia tak ada sama dengan. Sebab dia dah ambil dah lebih besar dah sama dengan tu, dia dah ambil dah. So tinggal yang tak sama lah. Tinggal yang kecil je lah. Tak ada sama dengan. Lawan dia. Faham tak? Dia kan dalam soalan tu, dia dah termasuk lebih besar dah sama dengan. Dia dah termasuk sama dengan. So lawan dia tu, tak boleh dah termasuknya. Tak ada sama dengan dah lah. Okay. Macam sebab kan sama dengan tu kan, kalau kita nak lawan dia, ini M kuasa 2 sama dengan N kuasa 2 kan. So kalau kita nak buat lawan dia, mestilah M kuasa 2 tak sama dengan N kuasa 2 kan. Sebab tu jugalah kita tak letak sama dengan tu. Okay. Akas sama, akas QP. Q, okey, terbalikkan je lah. Jika M yang ni, okay, nak tanya boleh tanya. Rangsangan ambil yang atas je. Okay. Bentuk 3. Yang nafikan lah. Kalau tak silap yang nafikan bentuk 3 kan. Sebab dia sering ditanya bentuk 3 ni. Bentuk 3 ni yang menafikan kalau tak silap saya. Nak semak boleh tengok dalam buku fokus. Atau tengok balik yang dalam group chat tu. Kalau saya bagi hari tu kan. Bentuk 3. Bentuk 3. Betul lah, bentuk 3 tu yang menafikan. Bentuk 3 yang menafikan. Bentuk 2. Okay, tak apa. Bentuk 3 tu yang menafikan. Okey. So B1 berdasarkan implikasi. Tulis satu hujah didaktif bentuk 3 yang sah. Tulis satu hujah didaktif bentuk 3 yang sah. Okey. Kiranya dia nak hujah didaktif kan. Premis 1, premis 2 kesimpulan lah kan.
3 tu. Oh, okey. Premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Okey. Daripada implikasi yang ni. Okey, daripada yang ni daripada yang merah ni. Okay, kita nak buat premis 1, premis 2, premis 3, bentuk 3. So kalau premis 1 salin saja. Premis 1 salin je. Okey. Premis 1 salin je. Okay, jika M kuasa 2 lebih kecil daripada N kuasa 2, maka M kecil daripada N. Okey, kita salin. Premis 2 dengan kesimpulan. Okey, untuk bentuk 3 ni ayat nafi. Nafi macam mana? Okey, awak ambil je. M kuasa 2 sekejap. Ini implikasi. Okey, implikasi. Kita perlu ambil yang Q dulu Perlu ambil yang Q dulu. Okey, kejap lagi saya tunjukkan bentuk dia. Okey, kita ambil yang Q dulu di mana M tak sama dengan N. Okey, tak sama, letak lebih besar daripada N. Okey, kesimpulan pun lawan dia, nafikan dia. Kiranya M kuasa 2 lebih besar daripada N kuasa 2 lah. Inilah. Okey, bentuk 3. Rasa ada cikgu sekolah awak, cikgu tuition yang lain pun ada cara untuk mengingat yang ni. Ada cara untuk ingat yang ni. Kalau ada siapa boleh share ke? Premis 1, bentuk 1 macam mana nak ingat, bentuk 2 macam mana nak ingat, bentuk 3 macam mana nak ingat. Okey, bentuk 1 tu dia bagi bentuk 1 Okey, premis 1. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Okey, so kalau bentuk 1 ni contohnya semua semua poligon mempunyai bucu. Kan, semua poligon mempunyai bucu. Nombor 2, pentagon ialah poligon dan pentagon juga mempunyai bucu. Macam ni. Bentuk 1. Okay, bentuk 1 dia bagi premis 1 ni semua poligon mempunyai bucu. Kemudian premis 2 tu dia akan ambil satu benda khusus, pentagon ialah poligon, pentagon juga mempunyai bucu. Macam tu. Itu bentuk 1. Okey. Bentuk 2 bentuk 2 jika P maka Q. Okey.
Okey, lepas tu dia katalah jika P maka Q kan, lepas tu dia bagi tahulah P ni apa. P ni, okey contohlah, contoh ayat lain. Jika, okay, macam tadi, jika 49 ialah gandaan, sorry. Jika X ialah gandaan 8, maka X ialah gandaan 4. Contoh kan. Jika X ialah gandaan 8, maka X ialah gandaan 4. Okay, saya ubah sini. Maka X ialah gandaan 4. Kan? Okay. So, premis 2. Premis 2 dia bagi tahu je lah. Dia letaklah 16 ialah gandaan 8. Kesimpulan 16 ialah gandaan 4 juga. Dia lebih kurang macam bentuk 1 lah kalau tengok dekat sini. Dia lebih kurang macam bentuk 1, cumanya dia ada jika maka. Dia ada jika maka je lah beza dia. Kalau bentuk 3 dia nafi. Bentuk 3 dia menafikan. Okay, kalau bentuk 3 dia macam ni. Jika P maka Q, kan? Ni yang bentuk 3. Premis 1, premis 2, kesimpulan tau. Okay, jika P maka Q, yang nombor 2 tu, premis 2 tu kita letak bukan Q. Bukan Q. Okay. Kesimpulan pula bukan P. Ambil yang belakang dulu. Jangan ambil bukan P, bukan Q. Kita ambil bukan Q dulu. Itu je. Itu je lah. Okay. Jelas tak sini bentuk-bentuk tu? Okay, so dia tanya pasal hujah didaktif munasabah ke tidak munasabah. Okey, munasabah ke tak munasabah ni? Awak rasa apa? Dekat sini jawapan ni, munasabah ke tak munasabah? Tak ingat? Okey. Kalau ikut yang saya terang hari itu pun salah. Pasal sah munasabah hari itu saya kata macam sah munasabah tu kita tengok pada ada betul salah ayat tu lah kan. Lebih kurang juga. Hampir betul juga. Okay. Tapi kita tengok macam ni lah. Pasal sah tu, okay, kalau sah tu dia kena pada bentuk 1, 2, 3 tu. Itu yang sah. Kalau tak ada dalam bentuk 1, 2, 3 tu maka dia tidak sah. Kalau untuk munasabah tu kita tengok pada betul ke tak ayat lah. Okay. Sah dan tidak sah. Okay. Tidak sah ni dia premis 1, 2 dan kesimpulan tu bentuk dia bentuk 1, 2, 3 tu lah. Okay, nanti yang tadi saya terangkan tadi. Yang kalau yang tidak sah tu tidak mempunyai bentuk premis 1, 2, 3 tu,
tidak mempunyai bentuk 1, 2, 3. Cara tulisan dia tu, cara ayat dia tu tidak mempunyai bentuk-bentuk 1, 2, 3 ni. Itu sah yang tidak dan tidak sah. Okey, berkaitan munasabah dengan tak munasabah ni. Munasabah. Okey, munasabah ni kita kena tengok bila mana semua premis, semua ayat betul lah. Semua ayat betul. Ketiga-tiga ayat betul. Ketiga-tiga ayat adalah benar. Barulah dia jadi munasabah. Barulah dia jadi munasabah. Kalau tak, kalau salah satu salah kan, kiranya dia tak munasabah lah. Itu je lah. Betul dah saya bagi tahu hari tu. Betul dah kalau ada salah tu memanglah tidak munasabah kan. Cumanya silap hari tu pasal sah dengan tidak sah je. Sebab dalam hujah didaktif ni dia ada bentuk-bentuk dia. Okay. So kalau dekat sini, yang ni. Awak rasa apa? Boleh ke? Adalah MN je ni. Try masukkan nilai. Try masukkan nilai. Saya try 2 kuasa, try guna 2 je. 2 kuasa 2 kecil daripada 3 kuasa 2 contoh. Ya betul. So 2 kecil daripada 3. Betul juga kan? Oh, yang ni kira salah lah. 2 dengan 3. Kan? Salah. Premis 2 salah. Kalau kesimpulan, lebih besar. Okay, tak apalah. 2 kuasa 2 lebih besar daripada 3 kuasa 2. Salah juga. Okay. So, bila salah tu, dia tidak munasabah lah. Dia tidak munasabah. Macam tu je. Dia tidak munasabah. Okay, jelas. Soalan C ada lagi. Okay. Implikasi P dan jika hanya jika Q. Tulis satu implikasi. Berdasarkan implikasi 5A1. Maksudnya? Oh, dia nak yang ni je lah. M kuasa 2 lebih kecil daripada N kuasa 2. Jika dan hanya jika yang ni. Tu je lah. Kan? Ambil je lah. Dia minta daripada berdasarkan implikasi. Yang ni. Tambah je jika dan hanya jika. Alright, faham? Ada soalan tak? Okay, tak ada 935. Sekarang 334.
Okay, 9.34. 5 minit rehat 5 minit je. Rehat 5 minit je. Saya nak pergi makan ubat je. Nanti kita nak sambung operasi set ya.
Okey, 9.40. Habis dah 5 minit. Okey, kita akan masuk pada operasi set ya. Yang ni form 4 juga. Biasa soalan tanya pasal minta kawasan berlorek. Kalau kertas 2 tu bahagian B tu, bahagian A kertas 2 dia minta lorekkan. Kalau bahagian B bahagian C tu dia minta selesaikanlah permasalahan melibatkan bilangan orang ke, bilangan peserta ke, macam itulah. Okay. So dalam tajuk ni dua je yang awak perlu tahu dan jangan tertukar. Simbol U. Simbol U ni untuk bersatu ataupun bergabung. Bersatu, bergabung. Kiranya kita perlu lorekkan semua. Okey, biasanya kita akan lorekkan semua. Berbeza dengan yang U masam tu, U terbalik ni, kiranya dia ni bersilang. Bersilang ataupun bertindih. Bertindih. Kalau bahasa Inggeris tu, intersection lah, intersection. Intersection, dia bersilang. Okay. Yang ni U ni union. Bersatu kan, unity. Dan itulah U untuk unity. Kalau tak ingat, ingat bahasa Inggeris tu. U untuk unity. Kan? U untuk unite. Bersatu. Maksudnya lorekkan semua. Okey. Okey, yang ni kita lorekkan kawasan yang bersilang je lah. Lorekkan kawasan bertindih lah. Takut tak faham kataan bersilang. Bertindih faham kan? Okey, lagi satu term yang kita guna. Kalau untuk U ni, bersatu bergabung ni, kita guna perkataan atau. Atau. Tapi yang ni lebih kepada topik bab 9 lah. Pasal peristiwa kebarangkalian tu. Pasal kebarangkalian. Okey, tak apa, dia memang berkait rapat pun. Barangkalian dengan operasi set ni. Alang-alang tu, okey, saya bagi tahu terus. Okey, yang kalau U tu untuk atau, kalau yang bersilang ni untuk dan. Okey, dan. Okey, itu je yang awak perlu ingat. Perlu ingat yang ini. Cuma datang soalan tu kena kreatif lah. Okey. So, nombor 1 diberi bahawa set semester. Okay, boleh baca dulu. Okay, kalau soalan kertas 2 pun, awak kena listkan satu-satu lah. Listkan satu-satu. Maksudnya, awak listkan J bersilang dengan K tu. Awak dapat apa, barulah awak cari, J bersatu bergabung dengan K, barulah awak cari yang simbol pelengkap tu. Yang ada koma atas tu, kita panggil dia sebagai pelengkap. Yang koma atas tu kita panggil dia sebagai pelengkap, maksud dia selain. Selain daripada unsur-unsur yang J bersilang dengan K lah.
Okey, kalau kita tengok dekat sini, J bersilang dengan K. Okay, J bersilang dengan K. Sorry, bersilang pula dah. Bersatu. Lorekkan semua kan tadi. Ambil semualah, ambil semua. Set J tu, okey. Ambil semua. 32, 34, 36, 38 tu dengan K sekali. Yang ada sama tak payah tulis lah. 35, 37 je lah kan. Okay, kalau boleh tulis dalam turutan dia, lagi bagus. Okey, lepas tu dia nak yang selain pelengkap tu kan. Kiranya kita refer dengan yang set semester. Refer pada yang semester yang tak ada dalam ni. 30 tak ada kan? Okey, 30. 31 pun tak ada dalam list atas. 32 ada. 33 tak ada tulis. 34 ada, 35 ada, 6, 7, 8 ada. Okey, 39 tak ada, 40 tak ada. Okay, yang tak ada, itulah jawapan dia. Okey. So, jawapan dia adalah D. Boleh kan? Kalau yang masih tak jelas, tak ingat ke apa, tanya. Tanya. Kita nak bagi ingat. So, kita kena bertanya. Okey, sekarang saya bagi masa, cuba buat nombor 2. Okey, dah siap nombor 2, teruskan nombor lain juga. Nak tanya boleh tanya. Tak faham apa, simbol N ke, part je malam ni.
Kalau kesatuan tu semua semua nilai dalam set gabung dan set satu lagi kanan. Betul? Betul kesatuan tu ambil semua nilai. Nombor 2, jawapan. Ada? Kalau kertas tu awak kena tulis satu-satu. M, P, M bersilang dengan P, M bersilang dengan P tak sama. Lepas tu yang ni. Kalau kertas 2. Slow-slow sikit topik ni kan? Ke korang macam mana? Okey ke tak okey? Okey. Ni satu-satulah kita buat kan. Buat satu-satu. Di mana simbol U terbalik, okey, bersilang. Bersilang, bertindih. Kiranya kita ada M dengan P bertindih dekat, okey, bertindih dekat sini. Kan? Bertindih dekat 11. 11. So maksudnya 11 lah. Okey, kejap. Soalan dia, baca yang atas tu, menunjukkan bilangan unsur. Okey, dia bukan kata menunjukkan unsur. Bukan menunjukkan unsur, tapi menunjukkan bilangan unsur. Kalau dia kata menunjukkan unsur ni, okey, kalau soalan kata menunjukkan unsur, dia akan letak simbol titik, unsur 3, unsur 10, unsur 11, unsur 5. Macam tu. Itu menunjukkan unsur. Tapi dia kata menunjukkan bilangan unsur, maksud dia dalam N ada 3. Okey, dalam N ada 3. Dalam P, okey, dalam P dekat sini ada 11, sini ada 5. Macam tu. Okey, dalam M bertindih dengan P, dalam dia ada 11 unsur. 11 unsur, bukan unsur 11, 11 unsur. Kiranya kita dapat terus untuk N, bilangan M bertindih dengan P ada 11.
Bilangan N bertindih dengan P tu, bilangan unsur dia ada 11 bertindih. Dia terus bagi nilai 11 lah tu untuk bilangan. Bukan unsur tau. Okey. So, bila soalan nak tak sama dengan apa? Menafikan lah, lebih kurang kan. Selain dia, pelengkap tu kan. Selain dia, pelengkap. Kiranya tambah je lah yang lain. Tambah je lah yang lain. Selain 11. Selain 11. 3 tambah 10 tambah 5. Okey, 18. Jawapan dia. Tu je. Okey, tu je. Okey, teruskan nombor 3. N untuk bilangan juga. Soalan yang ni pun sama, menunjukkan bilangan unsur. Bilangan. Dekat sini ada 5, dekat sini ada 6 unsur. Tentulah bilangan. Kiranya dekat sini tu dia dah letak sebagai N, P. Ada berapa? Ini. Bolehlah. Kalau dapat jawapan boleh komen. Komen jawapan. Jawapan dah ke? Boleh buat? Dapat jawapan tak? Kalau nak cari X tu kena tolak betul? Tak apa, saya tunggu dulu. Tengah kira lagi kan.
Okay, step by step lah. Kita ada NP jumlah unsur, bilangan unsur dalam P. Bilangan unsur dalam P. Okay. P itu yang inilah semua P kat sini. Bukan yang P5 tu je, tak, semua P. Semua yang dalam P, bulatan P ni. Semua. Kiranya NP tu adalah 5 tambah 5 tambah 2X tambah X. 10. Ni. Samalah juga dengan R. Okey, R awak ambil yang ni lah. Dan awak susunlah. Pindah X ke kiri. Kita buat sama dengan tu kan. Kita buat sama dengan pindah X ke kiri, cari nilai X. Perlu tambah, perlu tolak aku. Buat X tambah X sama dengan 3X, betul? Yang ada X pindah kiri. Bila kita dapat macam ni tu kan, kita ada bilangan P, ada bilangan R. Ada sebelah kiri, sebelah kanan. Lepas awak tambah. Okey. Siap tambah kiri, siap tambah kanan. Awak kita pindahlah X tu bagi dekat sebelah kiri. Buat settlekan sampai dapat X sama dengan. Selesaikan sampai dapat X sama dengan. Yang tu je lah. Jawapan dia B. Okey, jawapan dia B. Nombor 3. Saya tak kira sekejap. Jawapan dia B, betul? Pola 2. 2. Okey, 2. 3X tolak 2X. Dan 12 tolak 10. X sama dengan 2. Okey, teruskan nombor 4. Boleh ya? Yang lain? Boleh ya, Amira, Adif?
R, S dan T. Kawasan berlorek. Okey. Rantau berlorek. Okey, kalau soalan macam ni, awak kena try and error lah satu-satu. A, B, C, D. Satu-satu lah. Tengok A dulu. Betul tak? Try tengok yang A tu dulu, yang first tu. Betul ke tak? Kita bulan 10. Bulan 10 okey. 10, 11, 12. Tak lama dah. Tak lama dah, 2 bulan. Bulan 10, 11, 12 aja lagi. Matematik 8 bulan 1. Awal bulan kan. Sebelum saya bersalin. Exam. Kiranya saya, ni lah. Awak nak exam ni, saya tunggu je lah dulu. Habiskanlah sampai bulan 12. Dan 1 tu tak ada kelas dah lah. Kita sebab 8 bulan 1 dah awak nak exam dah. Awal-awal tu tak memang tak join dah kalau buat pun. Bulan 1 tu awak dah exam start bulan 12 kan. Jawapan dia B. Nombor 4 B salah. C betul. Ya, jawapan dia adalah C. Okey, jawapannya adalah C. Okey, jawapannya adalah C. Kalau awak kata A macam ni, R bersatu dengan S. Okey, saya lorek dulu. Dan R, S semua ni. Lepas tu bersilang dengan T. Ni. So, sebab ia bersilang, dia hanya jadi kawasan sini je lah. Yang merah tu je lah jawapan dia. Yang merah tu je yang kawasan berlorek. So, salah. A salah. Okey, kalau B tadi lebih kurang dengan A. Kalau A tadi dapat yang ni, kan? So, kalau B dia selain kawasan berlorek ni, maksudnya yang ni, ni semualah. Okay. Ni untuk B. Yang ni untuk B. Okay, kalau C jawapan dia lah. C jawapan dia. C, R bergabung. Bergabung dengan T. Bersatu dengan T. R, T. Okay, macam ni. Bersilang dengan selain S. Selain S. Selain S. Okay, buang yang S ni. Buang yang S ni. And selain S kan. Selain S.
So, yang itulah betul lah. C jawapan dia. Kalau D, D tak boleh. D macam mana ni? R bersilang dengan selain T. R bersilang selain T. Oh, yang ni. Yang ni bersatu dengan S. Dia termasuk S. Salah lah. Okay. Sebab belakang ni memang nampak jelas. Okey, nombor 5. Cuba nombor 5. B. B. Salah. B tak boleh. B Q bersilang dengan P gabung dengan R. P gabung dengan R bersilang dengan Q. So, automatik dia akan ada. Dia kena ni lah sekali lah. P dengan R. Kena bersilang dengan Q. Yang mana kena dengan Q tadi. Ya, betul. D. Okay, D jawapan dia. Okay. Daripada B tu sikit je lagi. Sebab apa yang belakang ni, yang ni, P bersilang dengan R kan? So bertindih dia, yang bersilang tu, okay, minta maaf saya tertukar. Sebut tu asyik tertukar je bersilang tu. Tapi faham. Tapi nak cakap tu yang betul. Sebut tu asyik salah je. Bersilang dengan bersatu tu. Okay. So yang ni lah. D lah jawapan dia. Okay. Macam mana P dengan R tu bergabung? Okay. P dengan R. Dia lorek sekali lah yang hijau ni. P dengan R dia lorek sekali. Dia bersatu. Kalau bersatu ni, dia lorek semua. P dengan R. Dia lorek semua. P dengan R. Dia semua ni gambar rajah sama je. Dia gambar rajah sama je kan. Okay. Macam ni. P dengan R. Saya ambil yang belakang dulu. P dengan R. Warna merah ni kan. Okey, lepas tu Q bersilang. So Q tu selorek dengan biru. Yang bersilang sekarang ni ada dua tempat lah. Yang ni dengan yang ni. Kalau yang ni tak cukup, sini tak boleh lagi. Tak cukup lagi. Bentuk sama je semua ni. Sama lah juga. Kiranya P dengan R
Q tu yang ni. So dia kena bertindih ni. Dua ni kena bertindih. Kalau Q saja tak boleh. Q saja tak boleh. Dia kena bertindih sekali dengan R lah. Sebab dia P dengan R tu dia dah lorek yang ni. So yang bersilang dia adalah dua kawasan ini. T. C tak boleh, A tak boleh, B pun tak boleh. Kalau B tu kiranya Q bersilang dengan R je lah. Kalau C, Q bersilang dengan P. P bersilang dengan Q. Kalau D, yes, dia bersilang dengan P gabung dengan R. Okey. Kalau A ni pula, A ni R je lah. R je lah. Kalau R bergabung, tak boleh tak? Bergabung dengan, tak boleh bergabung. Tak apa, tu je, memang R je. Yang ni R je. Okey, nombor 6. Soalan nombor 6 ni. Soalan nombor 6 ni awak kena cari lagi soalan-soalan macam ni praktis nombor 6 ni. Tengok clone SPM lagi dia bagi ni. Memang selalu ditanya kena kuasai yang macam ni. Kota 2 pun ada macam ni. Boleh. Kalau tak boleh saya nak terangkan. Kalau rasa boleh saya tu buat dulu, tunggu dulu, saya tunggu dulu. Tak boleh. Okey. Diberi bahawa bilangan unsur dalam M 28, bilangan unsur dalam N 48, bilangan unsur M bergabung dengan N. Okey, bilangan unsur M bergabung dengan N ialah 57. Okey, cari bilangan yang bersilang. Cari yang bersilang. Okey, kiranya dekat sini jumlah semua berapa? Jumlah semua. Berdasarkan ayat kat sini kan. Jumlah semua berapa? Yang mana satu?
nilai dia. 57, betul? Yang tu 57 tu untuk kesemua. Okey, sekarang ni kalau M 28 tu termasuk yang tengah ni lah. Termasuk yang tengah ni. Cuma kita tak tahulah berapa. Dekat 48 ni pun termasuk yang tengah ni juga. Kita tak tahu berapa kan. So boleh jadi nanti apa ni? 28 tu dia macam bertindih. Dia akan jadi macam kira 2 kali lah. Dia akan jadi macam kita kira 2 kali. Dalam ni 28 termasuk yang ni. Yang ni 48 termasuk yang ni juga. So macam jadi double benda tu. Okay, so 57 semua tu. Okay, 57 semua tu kita tolak dengan M 28 kan. Tolak 28. Tolak lagi dengan 48. Awak tolak dapat berapa? Cuba sekejap. Negatif 19. Okay. So, negatif 19 lah jawapan dia. 19 lah jawapan dia. Sebab dia bergabung tu. Negatif 19. Dia lebih 19. Sebab tadi kan tadi saya kata 57 tu semua. Yang ni 28. Yang ni 48 kan. Jadi tengah ni dia jadi kira 2 kali. Dalam ni ada 19, dalam ni ada 19. Sepatutnya kiralah salah satu je. Faham tak? Macam yang ni. Contohlah, kalau yang ni 28 kan. So awak tak bolehlah tambah 48 untuk dapat 57 kan. Awak mesti kena 48 ni tolak 19. Sebab 19 dah termasuk dalam 28. Macam itulah. So nilai dia adalah 19. Faham tak? Okay, ataupun awak boleh faham macam ni lah. Okay, 28 tambah 48. Kita perlu tolak dengan X untuk dapat 57. 28 tambah 48 tolak X sama dengan 57. Yang ni sebenarnya dalam kalau kebarangkalian peristiwa bergabung pun ada. Kebarangkalian peristiwa bergabung tu pun ada yang macam ni. Bila mana kita ada 2 atau lebih peristiwa tu yang bertindih. Yang ada bersilang. Kan? Yang ada bersilang, so kita kena tolak dia. Kena tolak dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tolak 28 dan 48 ni, dia jadi kira 2 kali. So kita kena tolak dulu sekali. Tolak sekali. Tolak sekali. X tu, iaitu 19 tu lah. Bila kita kira, kita dapatlah X 19. Okey, jelas tak? Okey. So, selesailah. Okey, alang-alang tu nombor 1 A, 1 markah. Bolehlah try. Gambar rajah van yang tidak lengkap. Bina set M dengan set N dengan keadaan M bersilang dengan N tak ada. Okey. Simbol ni maksudnya tiada unsur. Okay, simbol ni bermaksud tiada unsur. Okey. Maksudnya kita ada M dengan N tu
Jauh lah. Tak boleh ada bersilang. Tak boleh ada bersilang. Tu je lah dia nak cakapnya. Tak ada bersilang. Itulah jawapan dia. Okay, cuba lorekkan yang ni je. Bentuk tu tak kisah pun awak nak buat yang macam mana. Bulat dengan petak ke, petak-petak ke, bulat-bulat ke, segitiga ke, tak kisahlah bentuk dia. Asalkan jangan bertindih. Jangan ada yang bersilang. R bergabung dengan S, R bersilang dengan S, bersatu dengan T. R bersilang dengan S, bersatu dengan T. Okey. R bersilang dengan S. Mana? Inilah. Bersatu dengan T. Simple je ni. Okay, ni jawapan dia. Bersilang dapat S, bersatu dengan T dapat 2 ni. Alright. Boleh ya? Okay, selebihnya awak buat. Okay, kita bincang minggu depan. Minggu depan kelas macam biasalah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.